أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا في علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang muliakan Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal AJK Masjid serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita dipilih oleh Allah untuk duduk dan hadir ke dalam majlis ilmu yang Nabi SAW bersabda, Fadlul ilmin ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadat. Makna Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain. Kalau bertembung di antara majlis ilmu dan ibadah sunat, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua di antara orang yang dipilih oleh Allah dipermudahkan jalan ke syurga, insya-Allah. Amin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak cerita tentang peristiwa yang saban tahun kita sambut bila mana masuknya bulan Rajab. Maka kita tahulah di dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang cukup besar. Yang peristiwa tersebut memberikan satu amanah kepada kita, yang amanah itu akan dibawa sampai akhirat, iaitu solat. Maka malam ni kita duduk di pada malam yang ke-26, 27, 26. Malam 27 ke malam 26? Tak ingat kita. Malam 26. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan kupas sedikit demi sedikit berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Tapi saya tak nak sentuh benda yang biasa tuan-tuan dengar dah. Tiap-tiap tahun dengar benda yang sama. Hari ini kita nak sentuh tentang bagaimana ilmu itu boleh, apa kaitan Isra' dan Mi'raj dengan ilmu. Dia mari, dah lama tak mari datang masjid ni tuan-tuan. Jadi dia kena malam ni keras sikit lah tuan-tuan. Gitu. Boleh?
Kalau lepas ni kau tak panggil pun tak apa. Dah 3 tahun tak mari masjid ni. Kuliah maghrib lah. Kan? Biasa datang kuliah muslimat je. Baik tuan-tuan. Ayat yang kita selalu baca berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, iaitu berkenaan dengan surah Isra'. Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan? Allah kata maha suci Allah. Maha suci dia, maksud apa maha suci itu? Maha suci itu yang terkeluar daripada sebarang kerosakan. Yang dikatakan maha suci Allah itu adalah terkeluar daripada sebarang keburukan. Makna suci daripada segala keburukan dan daripada kekotoran. Maka Allah yang maha suci itu yang memperjalankan hamba-Nya, namanya hamba. Bila hamba tuan-tuan, pastinya dia berjalan dalam keadaan roh dan jasad. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, bila mana dia kata, baina ana fi masjidil haram fi hijri inda baitil baina imi wal yaqdhana idza atani jibril bil buraq. Kata Nabi SAW, ketika aku berada di dalam Masjidil Haram, baina ana fi Masjidil Haram, bila aku duduk di antara Masjidil Haram itu, diikat dengan Hijir Ismail. Maka ketika itu kata Nabi, aku di antara jaga atau tidur. Jaga atau tidur. Mana kata macam mana tuan-tuan? Dia sama dia nak tidur tapi dengar. Nak kata jaga, mata tak buka. Macam itulah. Dia macam hari Jumaat lah kita tengok waktu khutbah. Benda tu selalu berlaku waktu khutbah Jumaat tuan-tuan. Mata pejam je kan, tapi khutbah dengar. Antara tidur dengan jaga. Nabi kata waktu tu aku macam tu. Tiba-tiba mari datang Jibril bersama dengan buraq. Jibril datang bersama dengan buraq. Bila Jibril datang bersama dengan buraq ni tuan-tuan, Jibril pegang tali yang mengikat buraq ini. Ada setengah riwayat mengatakan waktu itu talinya digenggam melalui cincinnya di hidung. Dia lebih kurang kuda dan tuan-tuan. Dia letak begitu, lepas tu dia ada tali. Ketika mana Jibril suruh aku naik, kata Nabi, waktu itu ketika mana aku nak naik, buraq ni yang Nabi kata seakan besar sikit daripada keldai, kecil sikit pada baral. Maka dia lebih kurang kuda, tuan-tuan. Sebab tu kalau dulu kalau kita pergi gunting rambut kedai mamak, tuan-tuan. Kedai mamak dulu, kalau gunting rambut kedai mamak ni, dia ada letak gambar frame dekat pintu dia, gambar kuda kepala orang. Ada kepak. Saya tak tahu dia dapat hadis mana-mana ada kepala orang, saya tak tahu lah, tuan-tuan. Kan? Jadi buraq ni, kata Nabi SAW, bila mana dia punya kelajuan, sekali dia melangkah, seumpama seluas mata memandang. Maknanya jauh tak jauh tuan-tuan? Jauh. Baik. Bila kita dengar tentang keadaan buraq. Sebab apa? Ada orang kata, mana mungkin Nabi berjalan dalam keadaan jasad dan ruh. Okey tuan-tuan, saya tanya. Ayat tadi Allah kata subhanalladzi asra bi abdi. Abdi, hamba. Bila sebut hamba, kita hamba. Bila kita hamba, wajib kita beribadat. Bila kita beribadat, perlu pada pergerakan. Bila ada pergerakan, pasti ada roh dan jasad. Betul? Cuba sekarang ni, roh keluar pada jasad. Jasad jadi apa? Mayat, tuan-tuan. Bila jadi mayat, perlu tak dia beribadah? Tak perlu dah. Mana bila sebut hamba, mesti roh dan jasad. Bila Nabi cerita, di antara aku khayal atas sama ada aku tidur ataupun terjaga. Waktu tu, maknanya Nabi dalam keadaan roh dan jasad diperjalankan. Okey tuan-tuan, baik. Ada orang pertikai. Saya beginilah tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak peristiwa Isra' Mi'raj ni? Sebab apa tuan-tuan percaya? Sebab tuan-tuan fikir dengan iman. Sekarang ni saya minta tuan-tuan, iman simpan kejap ya.
Oh, bukan saya suruh buang. Jangan salah anggap. Iman tu simpan kejap. Iman simpan kejap menggunakan akal. Tuan-tuan guna akal sahaja. Jangan guna iman dulu. Guna akal saja. Bismillah. Bila tuan-tuan guna akal, tuan-tuan percaya tak peristiwa Isra' Mi'raj? Sedangkan tuan-tuan kalau nak pergi umrah atau pergi haji, naik kapal terbang daripada KLIA sampai ke airport Jeddah atau Madinah, berapa jam? 8 jam. Dengan urusan lagi dekat immigration, paling tidak 10 jam. Baru keluar daripada airport, betul? Sekarang ni, dengan menggunakan akal tuan-tuan, perjalanan Nabi menggunakan burak, naik sampai Siratul Muntaha, pulang sebelum subuh. Boleh percaya tak boleh percaya? Guna akal saja. Tak boleh percaya tuan-tuan. Jadi macam mana tuan-tuan boleh percaya peristiwa ni? Sebab pertama, tuan-tuan ada iman. Betul? Bila iman, kita kaitkan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Percaya pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Betul? Yang keempat tu disebut kitab. Okey, kitab ada berapa? Ada 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Betul? Okey, sekarang ni Al-Quran. Percaya tak percaya kita dengan Al-Quran? Kita percaya dengan Al-Quran. Sebab Nabi kata, Laisa aliman bitamanni wala bitahali, walakin ma waqara fi qalbi wassadaqalul amal. Iman bukan sekadar bertutur dengan lidah, bukan sekadar dari sudut perhiasan atau pakaian, walakin akan tetapi ma waqara fi qalbi wassadaqalul amal. Apa dia ucap, diikat dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Sekarang ni kita sebagai umat Islam yang beriman, kita percaya pada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Sekarang ni kita percaya pada Al-Quran, kita baca Quran. Allah ceritakan kisah Isra' dan Mi'raj ini dalam Al-Quran. Makna kita percaya sebab ada iman. Boleh faham tuan-tuan? Kita percaya sebab ada iman. Baik. Bila mana kita percaya dengan peristiwa ni? Bila Nabi naik je burak, saya tak nak ceritalah tentang cuci hati Nabi semua, tuan-tuan dah biasa dengar dah cerita ni. Saya nak kaitkan dengan perjalanan Nabi. Nabi naik saja burak. Waktu tu burak buat perangai. Burak ni buat perangai tuan-tuan. Kan? Akhirnya Jibril tanya, "Apa kau perangai hari ni burak? Buat apa perangai hari ni? Kau nak bawa ni seorang insan yang mulia. Lepas ni kau dah tak bawa ada insan mulia lepas ni dah. Ni je sekali kau dapat bawa dia. Kalau kau buat perangai lagi kau tak bawa dah." Kata dia. Kata Jibril kepada burak. Akhirnya burak pun duduk diam, baru Nabi boleh naik. Bila Nabi naik tuan-tuan, perjalanan Nabi ini untuk bertemu dengan Allah, betul? Bertemu dengan Allah lailan, pada malam hari. Bertemu dengan Allah pada malam hari, menaiki burak kenderaan, ditemani oleh Jibril. Okey, baik. Apa kaitannya tuan-tuan? Baik. Bila mana nak mendekatkan diri dengan Allah, lailan, waktu yang paling sesuai adalah waktu malam. Sebab tu adanya qiyam mulai, bangun malam. Waktu yang paling sesuai nak mendekatkan hati dan diri kita dengan Allah adalah waktu malam. Satu. Yang kedua, bila mana Nabi naik kenderaan untuk bertemu dengan Allah, bermaksud, makna kita kalau nak dekatkan diri kita dengan Allah, perlu kepada kenderaan. Tapi kenderaan kita bukannya burak, tetapi ilmu. Ilmu itulah kenderaan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. 2. Dan bila mana Nabi diperjalankan dengan ditemani oleh Jibril. Siapa Jibril ni? Jibril ni guru Nabi. Bila mana datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ni turun kepada Nabi. Siapa yang ajar? Jibril. Ayat wahyu pertama, Jibril yang ajar. Makna Jibril ni guru Nabi. Bermaksud
pertama tadi, nak dekatkan diri dengan Allah adalah sesuai pada waktu malam. Yang kedua, kenderaan kita adalah ilmu. Yang ketiga, bila Nabi berjalan bertemankan dengan guru, seorang pembimbing dia, maka perjalanan Nabi itu dibimbing. Bermaksud ilmu kita perlu dibimbing. Boleh faham tuan-tuan? Ilmu perlu dibimbing, kena ada guru. Tapi bila mana ada ilmu, jangan pula datang sombong, riak dan sebagainya. Sehingga kan mentang-mentang kita ada PhD, kita boleh kutuk pula. Ataupun kita menafikan ulama'-ulama' dulu tentang keputusan ataupun ijtihad ulama' dulu. Mentang-mentang kita ada PhD, kita kata pula keputusan Imam Syafi'i tak tepat. Betul tak? Allah Akbar, tuan. Siapa Imam Syafi'i ni? Imam Syafi'i ni jalur keturunan dia daripada Nabi SAW. Dia keturunan daripada Nabi, Imam Syafi'i ni. Dan Imam Syafi'i ni sebelum dia keluarkan fatwa, sebelum dia berkata apa-apa, sebelum dia mengeluarkan satu ijtihad, dia akan solat 2 rakaat dulu. Ini Imam Syafi'i. Dan dia seorang mujtahid yang berijtihad mengeluarkan fatwa. Dan kitabnya hari ini jadi rujukan kepada pemegang mazhab Syafi'i. Tiba-tiba mari datang seorang PhD boleh kata keputusan tak tepat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu ilmu ni penting dengan bimbingan. Sebab tu hari ni saya bawa satu kitab, tuan-tuan, berkenaan seorang syekh daripada Saudi. Nama dia Syekh Abdul Aziz Al-Mazuq. Dia cerita tentang buku ni, selamatkan akalmu dengan berfikir benar. Selamatkan akal. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita guna akal semata-mata, kita takkan percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi sebabkan akal kita dipandu, akal kita dibimbing oleh Al-Quran, oleh guru, maka kita percaya dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu kata Syekh di dalam kitab ni, dia kata gagalnya dalam berfikir. Dia kata kegagalan dalam berfikir. Kegagalan di dalam berfikir itu apabila kita menolak, menafikan fakta. Kegagalan berfikir adalah bila mana kita menafikan fakta, menimbulkan keraguan demi untuk mengenepikan kebenaran. Boleh faham, tuan? Kegagalan berfikir, menolak fakta, kemudian menimbulkan keraguan, kemudian untuk menghancurkan kebenaran. Ni fakta kita tolak. Seperti mana berlaku kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dah menyatakan kepada Namrud, tu berhala yang kau sembah tu adalah batu. Dia tak boleh bagi manfaat, dia tak boleh bagi mudarat. Kenapa kau sembah? Tapi Namrud kata apa? Untuk menolak fakta yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, maka dia kata Ibrahim telah menghina Tuhan kita. Maka tangkap Ibrahim dan bakar dia. Nampak? Tolak fakta. Maknanya kegagalan di dalam berfikir. Tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril. Bila Jibril bimbing, Nabi tanya setiap tempat-tempat yang Nabi singgah, Nabi tanya. Kan? Bila Nabi tanya, Jibril yang jawab. Jibril tukang jawab. Sebab Jibril ni guru Nabi. Ni siapa punya makam ni, wahai Jibril? Bau harum je ni. Jibril pun kata, inilah makamnya Masyitah. Nabi kenal ke Masyitah, tuan-tuan? Nabi tak kenal Masyitah sebab Nabi tak pernah hidup dengan Masyitah dan Nabi tak hidup pada zaman Masyitah. Nabi tak hidup pada zaman Firaun. Lalu diceritakan oleh Jibril. Siapa Masyitah ni? Dia ni tukang sisir rambut Firaun. Tukang sisir rambut anak Firaun. Rambut Firaun tak boleh disisir. Anak Firaun, dia hari-hari kerja dia menyikat rambut anak Firaun. Tiba-tiba mai datang satu hari terjatuh sikat tu. Sisir ni terjatuh. Tiba-tiba dia tersebut perkataan Allah.
Lalu anak Firaun ni tanya, siapa makcik sebut tadi? Dia kata, aku sebut Allah. Siapa Allah tu? Allah tu Tuhan engkau, Tuhan aku, Tuhan ayah engkau. Kata anak Firaun ni, ada ke Tuhan lain selain pada ayah aku? Kata Masyitah, ayah engkau bukan Tuhan, Tuhan itu Allah. Anak Firaun kata apa? Makcik tunggu sini. Aku nak pergi report kat bapak aku. Makcik boleh kata Tuhan lain tunggu aku report bapak aku. Akhirnya dia pun buat report dekat bapak dia. Bapak dia bagi arahan tangkap Masyitah dan keluarga Masyitah. Maknanya anak Firaun ni kaki report. Faham tuan? Jenis kaki report ni tuan-tuan, ni semua anak Firaun. Sikit-sikit nak report, sikit-sikit nak report, kan? Tu anak Firaunnya perangai lah tuan-tuan. Kan? Kerja nak mereport aja kerja. Orang buat majlis agama pun nak report, orang buat ceramah nak report. Dia tu tak boleh ceramah, tapi kerja report. Tu perangai anak Firaun. Kan? Akhirnya ditangkap Masyitah dan keluarganya. Lalu Firaun tanya, wahai Masyitah, siapa Tuhan kau? Masyitah jawab, Allahu Rabbi. Tangkap suami Masyitah, campakkan ke dalam kawah minyak panas. Mati suami Masyitah. Tanya lagi, Masyitah jawab yang betul. 2 orang anak remaja ni campak dalam kawah minyak panas. Tanya lagi, dia jawab benda yang sama. Ambil bayi yang digendongnya. Waktu nak dicampakkan ke dalam kawah panas ketika itu, Masyitah hampir-hampir nak menyebut Firaun lah Tuhan. Ketika itu baby ni pula bercakap. Tuan-tuan, baby ni berkata-kata, dia kata, wahai ibu, kekalkanlah akidahmu terhadap Allah. Lalu jawab Masyitah bila dengar baby dia bercakap, yang kecil ni cakap, dia kata, Allahu Rabbi. Akhirnya dengan Masyitah sekali dicampak. Inilah tuan-tuan, satu keluarga mati kerana mempertahankan akidah. Satu keluarga Masyitah mati kerana pertahankan akidah. Tuan-tuan, kita hari ni nak pertahankan akidah Allah. Nak sebut Islam pun takut. Nak sebut tentang hukum Islam takut. Malah ada yang melawan hukum Islam dekat mahkamah, menang pula. Tuan, hukum syariat dipertikaikan, hukum syariat dia lawan pula menggunakan hukum civil. Kita nak sebut Islam sikit. Jangan, nanti orang kafir terasa hati. Tunggu dulu, nanti orang kafir pula tak selesa. Kenapa dengan orang kafir? Kita kan nak Islam kita, lakum dinukum waliyadin. Agama kita, agama dia lah, lantak dia lah. Yang kita nak takut sangat dengan orang kafir ni kenapa? Datang hari raya, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kita melaungkan takbir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Setiap kali datang hari raya tu yang kita sebut, betul tak betul? Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku hanya jadi hamba kepada Dia. Mukhlishina lahuddin. Aku ikhlas dengan agamanya. Walau karihal kafirun. Walau dibenci oleh orang kafir. Tiba-tiba mari nak bawa Islam. Nanti dulu orang kafir rasa tak selesa nanti. Orang kafir macam ni. Kita sibuk nak jaga hati orang kafir, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar ni, tuan-tuan? Abu Dzar ni dia duduk rumah dia luar daripada Mekah. Nama kampung dia Ghaffar. Penduduk kampung tu ada 2 golongan. Satu Ghaffar, satu lagi Aslam. Ada 2 golongan. Abu Dzar ni, dia ni tak pernah sembah berhala. Dia cukup benci dengan berhala. Tiba-tiba satu hari dia terdengar bunyi kata ada seorang Nabi datang kat Mekah. Seorang Nabi ni bawa agama baru dan Islam. Dia kata, bawa agama yang benci kepada berhala. Lalu dia pun nak tahu sangat agama ni. Dia pun panggil adik dia, nama Unais, nama adik dia. Dia kata, Unais, kau pergi Mekah, pergi cari maklumat tentang Islam, pergi cari maklumat tentang agama baru ni, bagi tahu kat aku. Adik dia pun pergi. Adik dia pergi, tuan-tuan, pergi. Waktu tu di Mekah telah diumumkan
Siapa-siapa yang bercakap tentang agama baru, siapa-siapa yang cerita tentang Muhammad, maka dia akan ditangkap, akan dipenjarakan, akan ditangkap. Walaupun 3 pagi pun kena tangkap juga. Maka ketika itu, semua orang tak berani nak cakap. Diam. Sampailah Unais ni balik. Balik sampai ke Ghafar, Abu Zar tanya, apa cerita? Aku tak dengar apa-apa cerita, melainkan aku dengar ada agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Tu je aku dengar. Lain tak ada. Kata Abu Zar, ginilah, aku tak puas hati. Biar aku pergi sendiri. Boleh tak engkau jaga isteri aku dan anak aku? Kata Unais, boleh. Nanti aku tengok-tengokkan. Pergilah Abu Zar. Abu Zar pergi, tuan-tuan, sampai saja dekat Masjidil Haram, dia tak bawa makanan. Bekalan makanan tak ada. Abu Zar ni memang tak ada bekalan makanan. Perut lapar tapi relax je. Sampai je dalam Masjidil Haram, dia pergi ambil air Zam-Zam, dia minum. Dia minum air Zam-Zam. Akhirnya, dia hidup dengan minum air Zam-Zam. Waktu dia dekat Mekah, dia minum dengan air Zam-Zam. Sebab apa, tuan-tuan? Air Zam-Zam ni kalau tuan-tuan minum, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lapar, tuan-tuan haus, dia akan menghilangkan lapar dan menghilangkan dahaga. Kenapa? Sebab air Zam-Zam ini dia lain daripada air lain. Air Zam-Zam, kalau air gau ni, air biasa ni, kalau kita minum, sunatnya duduk, betul? Kalau air Zam-Zam, sunat diri. Kan beza. Air gau ini baru, dia punya kandungan mineral ada berapa? Tapi air Zam-Zam ada 480 kandungan mineral. Maka kalau kita lapar minum, insya-Allah kenyang. Jadi Abu Zar ni hidup dengan minum air Zam-Zam. Hari pertama dia sampai, tuan-tuan, dia tidur dekat Masjidil Haram. Malam tu Saidina Ali mari. Saidina Ali jalan, dia nampak Abu Zar ni, dia kata ini bukan orang sini ni, dia kata. Bukan orang sini ni. Dia pun tanya, tak ada tempat ke nak tidur? Tak ada tidur kat mana-mana hotel ke apa? Tak ada. Dia tak ada duit apa, tak ada. Kata Ali, meh tidur rumah aku. Ali pun bawa pergi tidur rumah dia. Tetap cakap apa, habis sampai rumah tidur, besok pagi dia keluar. Malam kedua dia tidur lagi Masjidil Haram. Ali pun nampak dia. Ni kata bukan orang sini ni. Mainlah tidur rumah aku, bawa pergi balik rumah dia balik. Tidur rumah Saidina Ali. Tidur, besok pagi dia keluar. Hari ketiga dia kata, nampak lagi orang ni tidur dekat Masjidil Haram. Ali panggil dia lagi, mainlah tidur rumah aku, pergi balik. Hari ketiga baru Saidina Ali tanya, kau ni daripada mana? Kau bukan orang sini ni. Dia cakap, kau daripada mana dan apa tujuan kau datang sini? Lalu Abu Zar kata, aku datang daripada satu kampung namanya Ghafar. Aku nak mari datang sini, ada satu benda aku nak cari. Apa dia yang kau cari? Aku cerita dengan kau, kau tolong jangan cerita kat orang lain lah. Aku takut nanti aku ditangkap. Kata Saidina Ali, ceritalah. Aku mencari orang yang dikatakan sebagai yang membawa agama baru. Yang agama ni tidak menyembah berhala. Kata Abu Zar. Kata Saidina Ali, kalau kau jumpa orang tu, kau nak buat apa? Kata Abu Zar, kalau aku jumpa orang ni, aku nak beriman dengan dia. Aku nak ikut dia. Kata Abu Zar ni. Lalu kata Saidina Ali, engkau bertemu dengan orang yang tepat. Aku adalah sepupunya. Besok kita pergi jumpa dia. Malam ni kau tidur dulu. Satu malam tu Abu Zar tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam ni. Sebab apa? Dok teringat ke Nabi. Dok fikir Nabi. Macam mana Nabi ni, macam mana. Tak boleh tidur. Macam kita lah dulu kecil-kecil, tuan-tuan. Bila ayah kata, besok kita nak berjalan pergi Port Dickson. Contohlah. Malam tu tak boleh tidur, tuan-tuan. Dok fikir Port Dickson ni. Baru first time nak pergi Port Dickson. Macam manalah Port Dickson ni kan. Macam tu lah. Besok pagi, mereka keluar rumah. Kata Saidina Ali, kau ikut aku daripada belakang. Tapi kalau apa-apa hal berlaku pada diri aku, kau jangan toleh, jangan apa, kau jalan terus. Kata Ali. Sebab dia rahsia kan. Pergi, jalan. Selamat sampai ke rumah Nabi SAW. Bila masuk ke rumah Nabi SAW, Abu Zar ni, dia masuk, dia bagi salam. Assalamualaikum. Dialah, kata Nabi apa? Dialah orang pertama yang bagi salam mengikut syariat. Abu Zar ni. Orang pertama bagi salam mengikut syariat. Bila jumpa dia Nabi, dia terus asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammadar Rasulullah. Dia terus
mengucap syahadah. Maka dia antara orang yang keempat lelaki yang masuk Islam. Keempat lelaki yang masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Abu Dzar, bila engkau dah masuk Islam ni, kau jangan nyatakan keislaman engkau ni kepada orang lain. Terutama pada pemimpin-pemimpin Quraisy. Sebab apa, kata Abu Dzar? Nanti engkau dipukulnya. Nanti mereka tangkap kau, pukul kau habis-habis nanti. Jangan bagi tahu. Dia pun buat tak tahu je tuan-tuan. Besok pagi tuan-tuan, dia pergi dekat tengah-tengah Kaabah tu. Apa dia cakap? Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia kata, wahai penduduk Mekah, hari ni aku telah Islam, aku jadi pengikut Muhammad, gitu. Dia isytihar tuan-tuan. Bila dia isytihar ni, geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab ni semua biasa tuan-tuan. Abu and the gang ni tangkap dia, pukul habis, teruk habis dia teruk. Memang kena teruk-teruk dah. Akhirnya dia diselamatkan oleh Abbas. Abbas apa tuan-tuan? Pakcik Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Keluarga Nabi ni semua orang hormat. Walau siapa pun, semua orang hormat. Maka Abbas yang tahan, akhirnya berhentilah mereka ni pukul Abu Dzar ni. Lalu Abu Dzar ni dengan keadaan berdarah, dengan apa semua, balik jumpa Nabi. Jumpa Nabi, apa Nabi kata apa? Nabi kata, kan aku dah cakap, jangan istihar. Jangan kau bagi tahu dengan orang kau dah Islam, kau dah ikut aku. Apa dia jawab tuan-tuan? Abu Dzar jawab apa? Dia kata, ya Rasulullah, dah lama terpendam di dalam hati aku. Kalau aku dapat ikut satu agama yang tidak menyembah berhala, satu agama yang benar, maka aku akan isytiharkan kedudukan aku walau apa pun berlaku pada diri aku. Allah, tuan-tuan. Kan? Hari ini walaupun aku telah dipukul, aku diinjak macam ni, tapi aku rasa puas hati, dia kata, sebab hajat aku telah tercapai. Nampak tuan? Berani tak berani Abu Dzar Al-Ghifari mengisytiharkan Islam, bawa Islam. Kita, Allah, nak sebut Islam pun takut. Sebab apa? Takut nanti orang kafir kecil hati, orang kafir terasa hati lah. Oh. Nak buat program takbir tak boleh. Ada. Sebab tak? Program Palestin takbir tak boleh. Kalau dah takbir tak boleh, tak semayang tuan-tuan. Semayang kat takbir Allahu Akbar. Ada orang takut betul. Tak tahu. Kan? Baik tuan-tuan. Bila mana Nabi diceritakan tentang 8.40 dah. Aku rasa baru macam baru start tuan-tuan. Dah 40 minit dah juga. Kan baru start kan? Lambat sikit habis boleh? Oh tuan-tuan, pukul 10 boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tunggulah, aku nak balik tuan-tuan. Balik Pulau Indah jauh, gelap. Seminggu lepas aksiden saja. Pesta aksiden Pulau Indah. Allah Akbar. Baik. Bila Nabi diceritakan tentang masyidah yang mempertahankan akidah. Sebab tu hidup kita tuan-tuan semua terkait dengan akidah. Kita berniaga kait dengan akidah. Tak boleh timbang kurang, bila bagi kat orang timbang kurang. Wailul lil mutaffifin, kan ayat tu kan? Tak boleh. Mana boleh kita main tipu-tipu berniaga ni. Dalam niaga ada akidah, dalam persahabatan kena ada akidah. Dalam kita muamalat kena ada akidah. Semua benda, bawa kenderaan, kita berjalan, semua kena akidah tuan-tuan. Semua benda dalam kehidupan kita terkait dengan akidah. Baik. Bagaimana masyidah mempertahankan akidah? Begitulah Abu Dzar Al-Ghifari mempertahankan akidah, sanggup mengisytiharkan diri dia. Baik. Kemudian Nabi jalan, bertemu dengan satu kampung, perkampungan syahid. Satu perkampungan syahid. Kampung syahid ni tuan-tuan, semua orang yang mati syahid. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat tadi Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita berhenti sekejap untuk azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Kalau kita tengok balik pada ayat tadi, Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Allah kata keberkatan pada kawasan. Kawasan tu kalau kita tengok Baitul Maqdis ni tuan-tuan. Baitul Maqdis ini adalah setengah ahli geografi mengatakan Baitul Maqdis ni duduk di tengah-tengah dunia. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Sebab tu orang-orang Yahudi memang teringin sangat nak menguasai Baitul Maqdis. Kan? Baik.
Sebab tu bila mana dikatakan diberkati kawasannya, bermaksud berkat itu sentiasa setiap hari ada orang yang mati syahid. Mati syahid ni setiap hari daripada zaman Nabi sampai zaman kita. Tentang hari-hari orang mati syahid dekat Palestin. Kan? Di Gaza, di Baitul Maqdis. Orang Palestin mati syahid. Dan syahid ni tuan-tuan, ada orang yang teringin sangat mati syahid, dia dapat syahid. Ada orang yang teringin sangat nak mati syahid, tapi tak dapat syahid. Tapi dia digelar juga sebagai mati syahid. Kan? Saya bagi contoh. Abdullah Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum, seorang buta. Dahlah buta. Dia adalah seorang sepupu di sebelah Khadijah. Sepupu Nabi di sebelah Khadijah. Dia sepupu pada Khadijah. Abdullah Umi Maktum ni. Satu hari, waktu Nabi tengah bercakap-cakap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Waktu tu dengan Abu Jahal, dengan Muawiyah, kan, dengan Utbah. Nabi tengah cakap ni. Nabi konon nak berdakwah lah kepada pembesar-pembesar Quraisy ni. Tiba-tiba mari datang Abdullah Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum ni, dia buta. Dia bukan tahu Nabi sembang dengan siapa. Dia buta, bukannya dia tahu Nabi buat muka macam mana. Sebab dia buta. Tiba-tiba dia mari, Nabi tengah sembang dengan pembesar-pembesar Quraisy ni. Dia datang, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada aku tentang wahyu daripada Allah kepadamu." Sebab apa dia minta, tuan-tuan? Sebab Abdullah ibnu Maktum ini antara salah seorang sahabat yang hafal Quran. Dia buta, tapi dia hafal Quran. Allah berikan kelebihan pada dia, matanya buta, hatinya celik. Matanya buta, tapi hatinya celik. Tuan-tuan, ketika itu, Nabi tak layan Abdullah bin Maktum. Nabi tak layan dia. Nabi layan pembesar-pembesar ni. Akhirnya bila Nabi bangkit, selepas habis bersembang dengan pembesar-pembesar Quran ni, Nabi bangkit, Nabi muka masam. Lalu Nabi berpusing, Nabi terus tinggalkan Abdullah bin Maktum. Allah tegur Nabi dengan keras. Allah tegur Nabi dengan keras. Perbuatan Nabi itu Allah tegur. Kan dalam surah Abasa wa tawalla. Kan? Surah Abasa bila mana dia kata, engkau wahai Muhammad bangkit dengan muka masam berpaling daripada si buta ni. Siapa? Abdullah bin Maktum. Allah tegur Nabi daripada ayat 1 sampai ayat 16. Makna Abdullah bin Maktum ni mulia ke hina, tuan-tuan? Mulia. Nabi kena tegur direct dengan Allah. Kan? Nabi ni orang kata maksum, kan? Nabi tak buat dosa. Bukan maksum tu tak buat dosa, tuan-tuan. Dia buat salah, tapi kesalahan dia diampunkan sebelum dan selepas. Sebab teguran itu secara direct kepada dia. Kita, teguran kita melalui ayat Quran. Sebab tu kita tak maksum. Baik. Bila Nabi tinggalkan, Allah tegur dengan surah Abasa ayat 1 sampai 16, tuan-tuan. Bermula saat itu Nabi layan Abdullah ibn Maktum. Nabi layan dia istimewa, special. Sampai kadang-kadang Nabi duduk ni nampak Abdullah tengah berjalan, dia kata, "Ya Abdullah, ta'al, majlis sini." Dia panggil, "Ta'al ni." Duduk sini. Sebelum Abdullah ibn Maktum tanya, Nabi tanya dulu. Punya Nabi nak layan dia ni, takut turun ayat lagi, tuan-tuan. Nabi ni dia nak layan Abdullah ibn Maktum ni, takut kalau dia tak layan, Allah mai turun wahyu lagi. Tu Nabi takut. Nabi tanya dia dulu, "Hari ni kau nak tanya soalan apa?" Dia tanya kepada Abdullah ibn Maktum. Antara soalan dia, tuan-tuan, apa dia tanya? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni buta. Wajib ke datang ke masjid untuk solat jemaah?" Dia tanya soalan tu. Pertama, aku buta. Kedua, tak ada orang nak pimpin tangan aku untuk pergi masjid. Ketiga, rumah aku jauh. Keempat, dalam perjalanan aku ada binatang buas. 4 alasan aku. Adakah aku wajib untuk datang ke masjid untuk solat berjemaah? Nabi kata, engkau dikecualikan. Sebab Nabi tengok perkataan mustada'afin, golongan yang lemah. Kau dikecualikan datang ke masjid. Allah tegur balik Nabi. Bila tegur, Nabi panggil balik Abdullah bin Maktum. Dia kata gini, dalam rumah kau, walaupun rumah kau jauh, kau dengar tak bunyi azan?
Kau dengar tak bunyi azan? Dengar, dia kata. Kalau dengar, wajib atas engkau datang ke masjid. Dengar je bunyi azan, wajib mai datang masjid. Tuan-tuan, dia buta, tak ada orang pimpin, rumah jauh, kemudian binatang buas banyak. Wajib datang, orang lelaki wajib mai datang masjid. Dia wajib datang dan dia tak pernah tinggal pun solat dekat masjid. Kita mata celik, motor ada, kereta ada, kan? Binatang buas memang tak ada. Yang ada kebuasan hati kita. Tapi nak pandang masjid kadang-kadang kita tak nampak. Abdullah ibn Maktum diwajibkan dia datang masjid. Dia tak pernah ponteng masjid. Abdullah ibn Maktum. Tuan-tuan, sampailah kan? Satu ketika tuan-tuan dia tanya dekat Nabi tentang syahid. Dia kata, adakah orang macam aku ni wajib untuk pergi perang? Aku buta. Lalu turun wahyu kepada Nabi SAW berkenaan surah An-Nisa ayat 95. Surah An-Nisa ayat 95 Allah kata, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairul ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk tidak pergi perang tanpa mempunyai uzur, halangan, dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dia dengar ayat tu, kemudian dia tanya lagi, adakah orang macam aku wajib juga pergi perang? Lalu Allah turun ayat pada 98, illa mustada'afin minar rijal wan nisa. Allah kata kecuali orang yang lemah daripada lelaki dan perempuan. Lemah tu maksud buta, kanak-kanak, wanita, orang tua. Ini terkecuali pergi perang. Baru rasa dia lega sikit. Ayat ni kena pada dia lagi. Ayat ni terkait dengan Abdullah ibn Maktum lagi. Tuan-tuan, sampailah Nabi wafat. Selepas Nabi wafat, datang zaman Saidina Abu Bakar. Ramai di kalangan orang-orang yang pergi syahid, pergi perang ni mati syahid. Lalu ketika itu Umar bagi idea kita kena kumpul sahabat-sahabat yang yang sahabat-sahabat yang hafal Quran ni, sebab kita nak kumpul Quran takut nanti tak ada orang nak baca dah. Tak ada orang nak hafal dah. Akhirnya Abu Bakar pun setuju kumpul. Antara yang terkait adalah Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud. Tu antara tiga Abdullah ni hafal Quran. Tuan-tuan, akhirnya Al-Quran dikumpul sampai zaman Saidina Umar. Sampai Saidina Umar hampir komplit dah kumpul dah semua ayat. Waktu tu Abdullah ibn Maktum ni dia kata dekat Saidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tempatkanlah aku ke dalam tenteramu waktu berperang. Dia buta, tuan-tuan. Tapi dia nak suruh, sebab dia asal orang balik perang, orang cerita pasal perang, cerita pasal syahid, cerita pasal ni kelebihan syahid apa semua. Dia rasa memberontak walaupun dia buta. Akhirnya dia jumpa Saidina Umar, dia kata, wahai Umar, letakkanlah aku dalam posisi tenteramu sebagai ahli tentera. Atau Umar, aku nak letakmu kat mana? Nak bagi kau lawan sekarang, kau tak nampak. Nak bagi saya pun kau buta. Macam mana? Akhirnya dia sendiri bagi idea. Dia kata ginilah, tempatkan aku sebagai pemegang panji-panji Islam. Tuan-tuan, dalam peperangan ni, panji-panji adalah benda yang paling penting. Selagi mana panji-panji itu tertegak, tuan-tuan, walaupun tentera tinggal seorang, wajib kena berperang. Maknanya, hidup lagi tentera tu. Walaupun tinggal seorang, kena perang. Selagi panji-panji tertegak, tuan-tuan. Dan panji-panji Islam ketika itu bukan kecil. Panji-panji besar. Bila besar, perlu pada tiang yang besar. Kalau kita hari ini tengok panji-panji gantung bendera Palestin, pakai buluh. Kalau buluh, tuan-tuan, sekali ni je habis, putus. Dia pakai tiang, semeluk tu. Bermakna apa? Kalau orang nak pegang panji-panji yang batang yang besar ni, perlu badan yang besar. Bermaksud, Abdullah ibn Maktum ini seorang badan yang besar, tetapi dia buta. Dia buta je sebabnya. Dan kata dia lagi, wahai Umar, letakkan aku di antara dua. Apa maksud? Letakkan dia di tengah-tengah antara dua tentera. Kalau kafir kat depan sana, Islam di sini, dia tengah-tengah. Dia suruh letak macam tu. Maknanya,
Islam belum sampai, dia dah sampai dulu. Dia duduk kat tengah-tengah ni. Kafir kat sana. Mana bila perang ni, dia pemegang panji-panji. Sampailah berlaku peperangan, tuan-tuan. Akhirnya, peperangan menentang Parsi ketika itu, tentera Parsi seramai 240,000 orang. Nak jumpa dengan Islam ni hanya beberapa ribu saja, lawan tuan-tuan, Islam menang ketika itu. Bila menang, walaupun menang, tetapi ramai tentera Islam yang gugur syahid. Termasuklah Abdullah Ummu Maktum. Abdullah Ummu Maktum ni mati syahid di dalam peperangan menentang Parsi. Walaupun dia buta, dia nak pergi perang juga, tuan-tuan. Sebab tu, dia antara orang yang minta syahid, dapat syahid. Ada orang yang minta syahid tapi tak dapat syahid. Walaupun dia memegang pucuk pimpinan dalam ketenteraan. Siapa, tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, tuan-tuan, dia pernah pegang jadi ketua tentera sebanyak 53 kali peperangan. 53 tu termasuk waktu dia kafir dan waktu dia Islam. Dan 53 tu dia tak pernah kalah, tuan-tuan. Waktu Khalid Al-Walid jadi ketua tentera, waktu zaman kafir, waktu zaman Islam, dia menang semua. Ni kelebihan Khalid Al-Walid. Sampailah sampai dia sakit, tuan-tuan. Dia sakit di atas katil. Ketika tu apa dia kata? Menyesallah aku. Buruklah aku. Umpama macam unta tua yang duduk di atas ranjang. Dia kata macam tu. Isteri dia kata apa? Sabar wahai suamiku Khalid. Sabar. Aku pernah dengar Rasulullah SAW cerita tentang dalam peperangan Mu'tah. Waktu engkau mengikuti peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, Nabi lantik 3 panglima perang. Siapa? Pertama Zaid bin Harithah. Kedua Ja'far bin Abi Talib. Ketiga Abdullah bin Rawaha. 3 ni kroni Nabi, 3 ni. Kalau 3 ni jadi panglima perang, makna kalau mati, 3 ni mati dulu, tuan-tuan. Maknanya Nabi lantik kroni dia, 3 ni kroni dia, kalau mati, mati kroni dulu. Terbalik dengan kita. Kalau nak kaya, kaya kroni dulu. Faham? Faham sudah, tuan-tuan. Terbalik, Nabi dia nak mati, mati kroni dulu. Dia kata kalau Zaid mati, Zaid siapa? Anak angkat Nabi. Kalau Zaid mati diganti oleh Ja'far. Ja'far siapa? Ja'far sepupu Nabi. Kalau Ja'far mati, maka akan diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha ini? Adalah penyair Nabi. Maka ketika mana Zaid mati dulu, disambar panji-panji tadi oleh Ja'far bin Abi Talib. Sambar tadi, tangan kanannya dipancung. Dia sambar tangan kiri kena pancung. Dipeluknya panji-panji Islam. Lalu dia dipancung sehingga terbelah 2 badannya. Lalu dia digelar sebagai At-Tayyar. Masuk syurga, ada kepak. Ni, Ja'far bin Abi Talib ni, masuk syurga ada kepak. Dia boleh berterbangan mana dia nak. Tu dia gelaran dia sebagai At-Tayyar, penerbang. Mati Abdullah bin Rawaha, bila mati Ja'far, maka datanglah Abdullah bin Rawaha sambah. Akhirnya 3 mati. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Wahyu turun kepada Nabi mengatakan 3 orang ni telah gugur syahid. Nabi menangis. Nabi pergi ke rumah Ja'far bin Abi Talib untuk ziarah anak-anak Ja'far yang digelar sebagai yatim. Waktu tu Nabi usap anak-anak Ja'far. Nabi kata pada sahabat, pergi balik semua, buat masakan, hantar ke rumah Ja'far, kita makan bersama dengan anak-anak Ja'far. Anak-anak Ja'far telah menjadi anak yatim. Tiba-tiba mai datang pula. Nabi kata kalau 3 ni gugur, lantiklah di antara kamu seorang panglima. Ketika itu tentera Islam, tuan-tuan, itu peperangan pertama Khalid sertai dalam peperangan Islam, dalam tentera Islam. Tentera Islam waktu tu dah tak nampak muka lain dah. Dia kata yang banyak pengalaman, yang banyak strateginya adalah Khalid. Lantik Khalid terus, semua setuju lantik Khalid Al-Walid. Semua setuju lantik Khalid Al-Walid sebagai ketua tentera. Sedangkan dia baru first time jadi tentera Islam ketika itu. Baru peperangan pertama dalam Islam. Turun wahyu kepada Nabi bagi tahu mereka telah lantik Khalid Al-Walid sebagai ketua tentera di dalam peperangan Mu'tah. Apa Nabi kata? Kata isteri ni cerita balik dekat Khalid Al-Walid waktu Khalid Al-Walid nak mati ni. Waktu dia duduk atas ranjang ni.
Dia kata Nabi cakap waktu tu, aku dengar, kata isteri ni kata. Aku dengar Nabi sebut, dia kata Islam telah dikuatkan dengan Saifullah. Kata Nabi, Islam telah dikuatkan dengan adanya Saifullah. Siapa Saifullah? Khalid Walid. Pedang Allah. Cerita balik, isteri ni cerita balik kat Khalid Walid. Islam telah dikuatkan dengan Saifullah. Maknanya Saifullah itu adalah pedang Allah. Bermaksud, pedang Allah tidak boleh dibunuh oleh manusia. Pedang Allah tak boleh mati di tangan manusia. Makna pedang Allah ni, kalau mati, Allah yang tentukan. Sama ada atas ranjang ke, atau di mana ke, dia tetap mati, Allah yang tentukan. Sebab dia pedang Allah. Barulah Khalid tu lega sikit, tuan-tuan. Baru dia bila dengar isteri dia cerita tu, baru dia cool down lah. Dan dialah antara orang yang mati di atas ranjang, tapi hati memberontak nak syahid. Dia antara orang yang dapat syahid walaupun tak mati syahid. Khalid Al-Walid, tuan-tuan. Hebat Khalid ni. Kan? Orang nama Khalid ni hebat sikit, tuan-tuan. Bukan saya lah. Saya cerai, tuan-tuan. Khalid Al-Walid ni. Kan? Baik. Jadi, perkampungan syahid Nabi pergi. Ini kelebihan orang mati syahid. Dia boleh menyelamatkan 70 orang di kalangan ahli dia. Orang yang dia kenal. Untuk bawa bersama-sama masuk ke dalam syurga. Kan? Akhirnya, Nabi solat di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi di-mi'rajkan. Okay, ini semua tuan-tuan dah tahu dah. Di-mi'raj, naik ke Siratul Muntaha. Jumpa pada Nabi Ibrahim pada langit yang ke-7. Kan? Nabi Ibrahim pada menyapa, dan Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi apa? Dia kata, tolong sampaikan salam kepada umatmu, wahai Muhammad. Nabi Ibrahim pesan. Kan? Maknanya termasuk kita, tuan-tuan. Nabi Ibrahim sampaikan salam tu termasuk kita. Maknanya Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Dia ni bapa kepada semua Nabi. Mana Nabi Ibrahim ni duduk di tangga yang ke-7, langit yang ke-7. Kemudian naik sampai ke Siratul Muntaha. Naik Siratul Muntaha, jumpa Allah. Dapat satu amanah yang cukup besar, iaitu solat, tuan-tuan. Maka Nabi pun turun. Berapa kali naik turun. Bila bincang dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa yang suruh minta diskaun. Berapa kali turun naik. Akhirnya dapat 5 waktu bersamaan dengan pahalanya 50 waktu. Nabi menziarahi pula di dalam syurga. Ziarah pula dalam neraka. Balik-balik, tuan-tuan, Nabi cerita kat isteri dia apa dia kata? Dia kata, aku tengok neraka, paling ramai yang duduk dalam neraka adalah golongan perempuan. Paling ramai. Sebab apa? Bukan sebab dia menderhakai siapa-siapa pun, tapi dia menderhakai suaminya. Ada yang digantung buah dadanya dengan cangkuk, kemudian dibakar di bawahnya. Kerana apa? Menyusu bayi lain atau anak orang lain tanpa izin suaminya. Ni antara yang dilihat. Bagaimana perempuan paling ramai, kan? Bukan maksud perempuan tu ramai, kita orang lelaki tak masuk. Ingat, sebab akhir zaman paling ramai adalah orang perempuan. Sampai nisbah kata 1/50. Satu lelaki, 50 perempuan. Sebab tu ramainya perempuan dalam neraka. Sebab ramai. Tapi orang lelaki sangkut juga. Sebab disangkutkan dengan 4 orang perempuan. Siapa? Pertama, isteri dia. Kedua, anak perempuan dia. Ketiga, ibu dia. Keempat, adik perempuan setelah kematian ayah dia. Kalau kita tidak menasihati, kita tak memimpin adik-beradik kita, tak memimpin keluarga kita ke jalan apa yang Allah nak, maka kita juga akan disangkutkan. Tuan, akhirnya Nabi balik. Saya pendek cerita, Nabi sampai ke Masjidil Haram sebelum subuh. Lepas subuh, tuan-tuan, Nabi duduk dekat dengan Kaabah. Nabi fikir. Waktu tu, Nabi rasa buntu, tension. Nabi rasa, macam mana aku nak cerita kat orang ni? Sebab benda ni kena cerita. Kalau Nabi tak cerita, kita pun tak tahu cerita ini. Sebab hadis-hadis Nabi yang menceritakan perjalanan Nabi. Maka tuan-tuan, Nabi tengah menung dekat Masjidil Haram ketika itu datang Abu Jahal. Abu Jahal ni datang pagi-pagi datang dah. Abu Jahal ni tuan-tuan, walaupun dia tak solat subuh, tapi dia bangun sebelum subuh. Kita tuan-tuan nak bangun subuh payah, maknanya kita teruk lagi pada Abu Jahal. Abu Jahal ni dia walau tak solat subuh tapi dia bangun pagi.
Pagi tu dia tengok Nabi menung je dekat tepi Kaabah. Dia tanya, ini ada peluang aku ni, kata dia. Dia pergi Nabi. Muhammad, dia duduk sebelah Nabi. Macam, ada cerita baru ke? Cerita. Tu bahasa kita lah tuan-tuan. Nabi kata, ada. Cerita apa? Malam tadi aku diperjalankan dengan perjalanan yang besar, kata. Pergi mana? Pergi Baitul Maqdis. Oh. Habis pagi ni kau sampai sini bersama dengan kami? Ya. Kata Abu Jahal, ini cerita baik ni. Ini kalau aku masuk dekat TikTok confirm FYP. Kalau bahasa sekarang lah tuan-tuan. Kan? Kalau bahasa sekarang ni kalau aku masuk TikTok ni FYP confirmnya. Ratus ribu orang boleh like. Nanti dulu kata Abu Jahal. Boleh tak aku kumpulkan orang-orang kita, orang-orang saudara-saudara kita ni, aku kumpul orang-orang daripada kaum kau semua, boleh tak kau ceritakan balik? Nabi ni orang lurus tuan-tuan. Nabi lurus. Nabi pernah bengkok-bengkok. Nabi kata boleh, kata dia. Nanti dia kumpul sekejap ya tuan-tuan. Abu Jahal kalau kumpul orang kejap kan? Abu Jahal ni kalau kumpul orang sekejap nak buat demonstrasi Abu Jahal paling cepat ni. Kan? Cepat dia kumpul orang. Kan? Pakai baju kuning semua dulu. Kan? Cepat. Baik. Bila dia kumpul, Nabi pun cerita. Diperjalankan dengan perjalanan yang cukup besar. Lalu orang tanya, kau pergi mana? Baitul Maqdis. Habis tu, kau balik sebelum pagi ni kau balik dan bersama dengan kami pagi ni? Ya, Nabi kata. Oi, ini pelik ni. Dalam ramai-ramai itu ada ahli bisnes, ahli perniagaan, ahli pedagang yang selalu pergi ke Baitul Maqdis. Yang selalu pergi ke Baitul Maqdis, dia tahu macam mana ciri-ciri Masjidil Aqsa. Lalu di kalangan orang-orang ni dia tanya, kalau betul lah engkau pergi ke sana wahai Muhammad, cerita kat aku ciri-ciri yang ada, mereka bentuk yang ada dekat dalam Masjidil Aqsa tu. Nabi pun ceritalah. Tangga dia kat sini. Bila orang push, lama-lama Nabi ni jadi macam blur. Dia macam kabur sikit. Macam saya lah, kalau saya balik orang tanya, Ustaz pernah pergi ke Masjid At-Taqwa Bukit Kapar tu? Nah. Dia berapa tingkat? Ada 2 tingkat belakang. Tangga dia kat mana? Tangga kita cerita. Orang dia macam mana? Orang dia bagus ramai. Itu kan. Lama-lama kalau tanya banyak sangat, aku pun blur kat tuan-tuan. Nak cerita apa lagi? Tak tahu. Kan? Tiba-tiba orang mari tanya. Kalau kan, dia kata, okey, dalam tu tiang ada berapa tiang? Tiang. Macam itulah balik-balik. Masjid At-Taqwa tu ada berapa kipas Ustaz kat dalam tu? Mana aku nak tahu berapa kipas? Bukan aku kira kipas. Kan? Dia tanya tiang. Bela tu, bila bela tu Nabi tak tahu nak jawab macam mana. Tapi nak kata tuan-tuan, wa makaru wa makarallah wallahu khairun fakir wa ma khairun fakirin kan. Dia merancang, Allah juga merancang. Dia merancang nak menjahannamkan Nabi. Dia merancang nak menjatuhkan Nabi, maruah Nabi. Dia merancang nak jahannamkan Islam. Sedangkan Allah merancang untuk menjaga Islam, nak memelihara Islam. Bila mana dia tanya dengan soalan bertalu-talu, akhirnya mai datang satu bayangan depan Nabi, satu skrin besar. Semua cerita kat dalam tu ada. Semua soalan ada dekat dalam skrin tu. Nabi cerita semua. Akhirnya ahli perniagaan tadi, yang kata pedagang tadi kata apa? Dia kata semua Muhammad cakap itu semua benar. Semua Muhammad cakap itu semua benar. Yang tadi tu yang kata nak jatuhkan Nabi, yang cuba nak pelekeh Nabi, yang cuba nak mempermainkan Nabi, semua diam. Bila diam, dia kata benar ni, akhirnya apa jawapan daripada seorang daripada mereka? Hadza sihrun mubin. Inilah sihir yang nyata. La ilaha illallah. Kau tanya soalan, orang jawab. Bila orang jawab, kau kata sihir. Nampak tak? Ni perangai. Perangai manusia tuan-tuan. Kalau tak nak percaya, sebutlah macam mana pun, dia takkan percaya. Sebab tu orang macam ni tuan-tuan, tinggal je. Cerita yang benar pun orang takkan percaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok akhir zaman ni tuan-tuan, penipuan adalah satu kepandaian dan kecerdikan. Manakala kejujuran dianggap satu kebodohan. Kenapa? Sebab kenapa luar sangat? Macam tu.
Maknanya, kalau orang cakap tipu, menipu, satu kepandaian. Menipu ni satu kecerdikan dan kepandaian. Kalau cakap betul ni, satu kebodohan. Sebab apa? Kenapa luar sangat? Itu zaman kita, tuan-tuan. Zaman kita hari ni, orang cakap tipu, orang percaya. Orang cakap betul, orang tak percaya. Zaman Nabi berlaku tu. Bila mana Nabi cakap benda betul, kau kata sihir. Walhal kau tanya soalan pada Nabi tadi. Nampak, tuan-tuan? Macam kita hari ni, orang cakap tipu, semua orang percaya. Cakap betul, orang tak nak percaya. Ulama cakap benda betul, kita tak dengar. Kita kata ni ulama makan duit, ulama macam-macam ulama. Kutuk ulama hari-hari, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Akhirnya dia tanya pula, waktu kau balik ada jumpa tak kabilah-kabilah, mana-mana kabilah? Nabi kata ada. Diketuai kabilah itu, di depannya kuda berwarna putih. Dia akan sampai di pintu masuk Mekah waktu terbitnya fajar. Mana matahari naik, dia akan sampai. Orang duk tunggulah. Tunggu. Malam pagi tu, tunggu. Rupanya betul. Pap datang dengan dengan kuda warna putih, dengan datangnya waktu tepat pada apa yang Nabi cerita. Dia kata sahlah, memang betul lah dia ni ahli sihir. La ilaha illallah. Tuan-tuan, akhirnya mereka di kalangan mereka ni tak puas hati pergi jumpa kat Abu Bakar. Sampai jumpa Abu Bakar, mereka kata, ya Abu Bakar, dulu kami macam ragu-ragu juga Muhammad ni gila ke tak gila, bila dia cerita pasal Jibril lah cerita ni. Kami tak confirm lagi, tapi hari ni confirm dia gila. Abu Bakar kata, kenapa? Adakah patut dia cerita dengan kami, dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik ke Siratul Muntaha, turun sebelum subuh, dia dah ada kat sini bersama dengan kami. Boleh ke fikir macam tu? Kata Abu Bakar, siapa cerita ni? Siapa lagi kawan kau lah? Muhammad. Kata Abu Bakar, Muhammad ke cerita? Ya. Oh, kalau Muhammad cerita, lebih pada tu lagi aku percaya. Allah. Tuan-tuan, kenapa Abu Bakar percaya dengan cerita tu sedangkan Abu Bakar belum dengar cerita daripada mulut Nabi? Dia baru dengar daripada orang-orang yang hampir yang murtad ni. Ada yang Islam, baru Islam murtad ni, pergi tanya kat Abu Bakar. Bila Abu Jahal tanya kat Abu Bakar kata, aku percaya. Dia belum dengar daripada mulut Nabi, tapi dia percaya terus. Kenapa? Sebab Abu Bakar memikir dengan akal yang dipandu dengan iman. Balik pada awal tadi. Abu Bakar tadi, dia berfikir dengan akalnya dipandu dengan iman. Sedangkan Abu Jahal, dia berfikir hanya menggunakan akal. Sebab tu, Syekh sebut dalam kitab dia kata, golongan yang menggunakan akal semata-mata. Awalnya akal dan akhirnya akal. Hari ini dah ada dah, tuan-tuan. Namanya kumpulan liberal. Liberalisme ni semua gunakan akal. Pluralisme yang menyamaratakan semua agama. Semua agama ni sama, dia kata. Semua agama mengajak pada kebaikan. Semua agama ni mengajak kepada keselamatan. Makna nak masuk syurga, boleh pilih mana-mana agama, tak kisah. Ni pluralisme. Liberalisme semua menggunakan akal. Kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4. Kalau lelaki boleh dapat 2 bahagian dalam faraid, perempuan pun boleh dapat 2 bahagian dalam faraid. Saya sekarang ni tengah habiskan PhD. Saya tengah tulis tesis. Tesis saya tajuk dia, mengapa Islam mengharamkan polyandry menurut maqasid syariah dan sains. Tuan-tuan pernah dengar polyandry? Tak pernah. Biasa dengar dulu police entry. Kecil-kecil dok main kejar-kejar, polis entry 1 tu jaga, polis mati pencuri jaga. Oh, tu dulu. Kalau poligami, tuan-tuan, lelaki kahwin 2, 3, 4. Tu poligami. Yang akhir Allah kata kalau tak mampu kahwin 1, itu monogami. Kalau polyandry ni, perempuan yang kahwin 2, 3, 4, tu polyandry. Polyandry ni berlaku pada zaman Arab Jahiliyah. Sebelum datang Islam, ada 4 jenis perkahwinan. Pertama dipanggil perkahwinan al-wiladah. Wiladah ini macam kita buat hari ni.
Lelaki pergi pinang rumah perempuan, dah kahwin, bagi mahar. Itu wiladah. Itu diterima oleh Islam. Cuma Islam upgrade. Jadi adanya rukun nikah, adanya nikah, adanya ijab dan kabul. Ada ijab dan kabul. Mana ada rukun nikah. Rukun nikah ada berapa tuan-tuan? Tak ingat ustaz. Dah lama tak kahwin. Jadi kena kahwin baru ingat rukun nikah tu. Kena kahwin baru ingat rukun nikah. Rukun nikah 5 tuan-tuan. Lelaki, perempuan, wali, saksi dan ijab dan kabul. Nah, cuma dalam Imam Malik ada 6. Imam Malik sebut mahar. Dalam Imam Syafi'i tak ada. Sebab mahar itu zaman Nabi ada yang kahwin tanpa mahar. Maharnya hanya qul huwallah. Nabi tanya sahabat, mu nak kahwin tak? Nak. Ada harta? Tak ada. Duit ada? Tak ada. Kurma ada? Tak ada. Habis tu, qul huwallah je ada. Nabi pun nikahkan dia. Aku nikahkan kau dengan si fulan binti sebulan dengan qul huwallahu ahad. Dia pun mengajar anak bini dia qul huwallah, itulah maharnya. Tu pernah berlaku. Sebab tu Imam Syafi'i tak letak mahar. Kan? Dia tak 5 je rukun nikah. Jadi wiladah ni Islam terima. Yang kedua dia panggil istibda'. Istibda' ni tuan-tuan, iaitu perkahwinan yang lelaki dengan perempuan sebagai suami isteri, tapi lelaki tadi dia nak anak yang di kalangan orang-orang ternama. Orang-orang yang hebat. Lalu dia pun berjalan tengok, oh dia ni orang hebat ni. Okey, dia kata kat isteri dia, engkau pergi tidur dengan lelaki tu, kau duduk dengan lelaki tu, tidur dengan dia, kau bersama dengan dia, aku tak bersama dengan aku sampai engkau hamil. Bila dia dah bersama dengan orang hebat tu, dia hamil. So dia tak akan mendekati isteri dia sampai isteri dia bersalin. Dapat anak, dia keluar, dia pegang anak, dia pusing satu Mekah. Aku dapat anak yang hebat daripada si Fulan bin si Fulan. Itu Islam tolak. Istibda', Islam tolak. Yang ketiga dipanggil Allahumma salli Muhammad. Ar-ratu. Ar-ratu ini seorang perempuan ada lebih kurang tak lebih pada 10 suami. Tu zaman Arab Jahiliah. Seorang perempuan tak melebihi 10 suami. Tak lebih. Mungkin 9, mungkin 8, mungkin 7. Kemudian bila dia gilir semua suami dia, dia queen control tuan-tuan. Bukan king control. Bila gilir siapa jadi ketua tu jadi king. Dia gilir semua sampai dia hamil. Bila dia hamil, dia bersalin, dia pula pilih. Tengok anak ni tadi antara suami aku ada 7 orang ni, kata dia. Okey, nombor 5 ni handsome sikit. Okey, aku bagi anak ni untuk engkau, untuk dinasabkan kepada engkau. Maka lelaki tu tak boleh tolak, melainkan kena terima anak tadi. Ini yang ketiga, ratu, Islam tolak. Ini dipanggil polyandry, yang hari ini sedang berlaku tuan-tuan. Hari ini sedang berlaku zaman Arab Jahiliah, main ulang balik zaman kita tuan-tuan. Nampak tak? Yang keempat dipanggil Ar-Rayah. Ar-Rayah ini rumah persundalan atau kita panggil sebagai rumah pelacuran. Dia gantung bendera depan rumah dia, mari datang orang, main layan apa semua. Kemudian bila dia dah hamil, dia panggil seorang dukun. Bila dah keluar beranak tadi, nampak anak tadi, seorang dukun tentukan, okey berapa orang yang layan kau ni? Okey ada 20 orang. Mai panggil semua 20 lelaki tadi. Tengok anak tadi, dia pun tengok marang perapu ke pondai, marang skaper, muka macam kau, dia kata. Dia kata muka dia macam kau kena ambil. Ambillah lelaki tu. Maka ni 4 jenis perkahwinan yang berlaku pada Arab Jahiliah. Islam ambil satu saja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, yang sedihnya hari ini berlaku seperti Arab Jahiliah bila mana perempuan pasang 2, 3 suami tuan-tuan. Berlaku dekat Malaysia, masuk mahkamah dibangi kalau tak silap saya hari tu, bila mana dibubarkan perkahwinan, perempuan tu kata saya tak nak. Kenapa? Saya sayang dua-dua. Satu dia kahwin dengan suami pertama, dia kahwin dekat Siam, suami kedua dia kahwin ikut Selangor. Akhirnya didetect siang hari dia balik rumah suami nombor 1, malam hari dia balik suami nombor 2. La ilaha illallah. Akhirnya dibawa ke mahkamah, disuruh pembatalan ke atas perkahwinan kedua. Tapi dia reject. Perempuan tu sendiri reject. Dia kata saya tak nak, saya sayang dua-dua, kata dia. Oh payah tuan-tuan. Dia ikut hukum dia je. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kalau kita guna akal kita akan jadi rosak tuan-tuan. Sebab tu kata Syekh, dia kata selamatkan akalmu dengan berfikiran yang benar. Maksud tuan-tuan, bila kita lihat kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kalau kita guna akal saja tuan-tuan, kita akan jadi rosak. Sebab tu akal kita mesti dipandu dengan Al-Quran. Bila panduan itu ada dengan Al-Quran, maka kita akan fikir dengan cara
beriman. Tuan-tuan, maka iman itulah yang menyebabkan Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Cukup sekadar itu, tuan-tuan, malam ni. Kan? Kita pun dah sejam 20 minit. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi impak pada diri saya dan tuan-tuan supaya kita ambilkan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Bawa akal kita, pemikiran kita pada jalan yang benar, insya-Allah kita akan pergi kepada yang benar, insya-Allah. Tapi kalau kita bawa akal dan pemikiran kepada jalan yang salah, maka kita akan jadi orang yang rosak. Jadi mudah-mudahan kita dapat membimbing diri kita dan keluarga kita pada jalan yang benar, insya-Allah. Cukup sekadar itu, saya minta maaf sekiranya ada terkasar, tersilap, tersasut, terkena. Bukan niat saya nak kenakan sesiapa, sekadar berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu itu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita di dunia akhirat, insya-Allah. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, di tengah tu ada tabung untuk Mahat Tafiz Khawla Al-Azwar Lil Banat di Pulau Indah. Saya tengah membina. Hari tu stop, tuan-tuan, masa PKP memang teruk kena, tak ada dana. Jadi kontraktor pun dah lari. Ini panggil balik kontraktor, buat balik. InsyaAllah kita memerlukan lebih kurang dalam 2 ke 300 ribu setakat ni untuk fasa pertama. Kalau tuan-tuan sudi untuk menyumbang, boleh masukkan dalam tabung tu. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan itu, itulah menjadi dinding kita di akhirat besok, insyaAllah. Wallahu alam. Yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wan nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarfan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.